Ini Rick. Saya meletakkannya di roket. Roket itu akan memecut ke kelajuan cahaya. Kini ia baru mula bergerak. Ia terbang dari bumi. Kelajuannya seperti pesawat penumpang, kira-kira 1000 km sejam. Beberapa minit lagi, Rick akan memasuki atmosfera atas. Di sana hampir tiada udara. Tak lama lagi, dia akan berada di orbit. Satelit berputar di sini. Stesen angkasa antarabangsa pula melintasi. Kelajuannya meningkat kepada 28,000 km sejam. Bumi perlahan-lahan menghilang ke bawah. Ia kelihatan semakin kecil. Buat masa ini, hubungan dengan pangkalan masih serta-merta. Kami bercakap dengannya, hampir seperti melalui telefon. Kurang dari 4 jam sejak dilancarkan, Rick sudah melintasi bulan. Kelajuannya kini mencecah 100,000 km sejam. Cahaya dari bumi tiba kepadanya lewat 1,5 saat. Komunikasi juga mula tertangguh. Jawabannya hanya kedengaran 3 saat selepas soalan. Bulan cepat menghilang di belakangnya. Jarak ke Zuhrah adalah berpuluh juta kilometer. Pada kelajuan semasa, perjalanan mengambil masa sekitar 4 hari. Namun, pecutan masih berterusan. Beberapa hari kemudian, Rick melintasi Zuhrah. Kelajuannya mencecah 300,000 km sejam. Dia kini merentas jarak antara planet dalam beberapa hari sahaja. Isyarat dari bumi tiba kepadanya dalam 2,5 minit. Tempoh yang sama untuk kembali. Utarit melintas di tingkap, hampir tidak kelihatan berlatar cahaya matahari. Apabila hampir ke matahari, kapal Rick mula terlalu panas. Sistem automatik membetulkan laluan. Kami mengelilingi matahari, kemudian menuju ke planet luar. Dari matahari, Rick terbang pada kelajuan 1,000,000 km sejam. Dalam 12 jam, dia tiba di Mushtari. Alat terpantas manusia ke planet itu mengambil masa lebih setahun. Rick menempuh jarak itu dalam setengah hari. Mushtari muncul sekilas di tingkap lalu hilang. Atmosfera dan satelitnya membentuk lengkungan kabur berwarna. Beberapa jam kemudian, dia sampai di Pluto. Selepas itu, hanya kekosongan. Hubungan dengan bumi di titik ini mula perlahan. Mesej biasa ke sana dan kembali memakan hampir 11 jam. Namun Rick akan berada lebih jauh. Jadi kelewatan sebenar akan bertambah. Kini ia terbang hampir 100 kali lebih laju berbanding saat dilancarkan, namun itu masih belum cukup. Untuk mencapai bintang terdekat dalam 4 tahun, kelajuan perlu ditingkatkan 10,000 kali ganda. Jadi Rick hampir mengejar cahaya, bergerak pada kelajuan maksimum alam semesta. Tiada yang lebih pantas, termasuk isyarat. Cahaya dari matahari semakin malap dan Rick kini terbang hampir di sisinya. Jika dia dapat melihat bumi sekarang, dia akan dapati masa telah berhenti baginya di sana. Orang-orang juga berku dalam satu posisi. Rick terbang pada 0.99 kali kelajuan cahaya. Itu hampir hadnya. Dia tak boleh bergerak lebih laju. Namun, pada kelajuan ini, dia sampai ke Proxima Centauri, bintang terdekat dalam lebih 4 tahun waktu bumi. Tetapi dalam kapalnya, segalanya berbeza. Baginya sendiri, hanya sekitar 6 bulan berlalu. Ruang mengecut dan masa melambat. Ini bukan fiction science. Ini adalah cara biasa hukum fizik berfungsi pada kelajuan sebegitu. Jika dia menoleh ke belakang, dia masih akan melihat matahari dan bumi, tetapi dalam keadaan 4 tahun yang lalu. Dia bergerak bersama cahaya yang meninggalkan sistem suria ketika itu. Semua yang dilihatnya adalah masa lalu. Dia terus terbang ke pusat galaksi. Selama ini dia tidur dalam kapsul yang menjaga tubuhnya. Dan kini, dia terjaga. Cahaya dari bumi masih sedikit mendahuluinya. Sistem suria kelihatan hampir sama seperti waktu dia berangkat. Bumi, jika dilihat, nampak bergerak 100 kali ganda lebih perlahan. Namun ini hanyalah ilusi. Sebenarnya, lebih banyak masa berlalu di sana berbanding Rick. Baginya, hanya beberapa abad, tetapi di bumi puluhan ribu tahun telah berlalu. Melihat bumi melalui tingkap, Rick sedar semua yang dikenalinya telah lama meninggal dunia. Malah, tidak diketahui sama ada bumi itu sendiri masih wujud. Di pusat galaksi ini, terdapat lohong hitam yang 4 juta kali ganda lebih berat daripada matahari. Segala-galanya di galaksi kita berputar mengelilinginya. Termasuk kita. Gravitinya sangat kuat sehingga cahaya pun tidak dapat melepaskan diri. Oleh sebab itulah ia kelihatan hitam. Ruang di sekelilingnya terherut. Dari tingkap, semuanya kelihatan terapung seperti di dalam air. Badan Rick menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Tidak lama lagi, dia akan melepasi ufuk peristiwa. Ini adalah sempadan di mana tiada apa yang kembali. Tiada cahaya, tiada isyarat, tiada manusia. Oleh itu, kami akan halakan dia ke arah lain. Sebelum terlambat. Rick meninggalkan galaksi kita. Ratusan bilion bintang, termasuk matahari, ditinggalkan. Galaksi terdekat, Andromeda, berjarak kira-kira 2.5 juta tahun cahaya. Perjalanan ke sana dengan kelajuan cahaya akan mengambil masa 2.5 juta tahun waktu bumi.
Angka ini sukar difahami, namun di alam semesta, ia seperti bandar sebelah. Terdapat berbilion galaksi sedemikian di alam semesta. Setiap satu mengandungi berbilion bintang menyerupai matahari. Rick takkan capai kelajuan cahaya, tiada objek berjisim boleh capai. Itulah sebabnya cahaya adalah had yang tidak dapat dicapai. Untuk mencapainya, tenaga tak terhingga diperlukan. Cahaya bergerak pantas kerana tiada jisim, tetapi kita ada. Jika Rick capai kelajuan cahaya, masa akan terhenti baginya. Ruang akan mengecil menjadi satu titik arah lenyap. Badannya tidak akan wujud dan kesedarannya akan hilang. Dia tidak akan menjadi dirinya lagi. Namun, langganan saluran Rick adalah sesuatu yang nyata. Langgan saluran itu, dah